Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam edisi Siasat Minggu ini dan saya Husanda Suzila Ida Yaakob. HIV, satu singkatan yang cukup menggerunkan sesiapa pun. Bayangkan jika ada antara kita yang ditakdirkan terkena virus jahat itu. Maunya tangan bergetar, jantungnya gugur ke lantai. Jiwa berkocak dan kepala otak ni pun boleh berkecamuk. HIV atau Human Immunodefensive Virus ialah sejenis virus yang menyerang sistem pertahanan badan. Sejak kes pertama dikesan pada tahun 80-an, virus berkenaan menjadi salah satu cabaran bagi kesihatan dan pembangunan yang paling serius di negara ini. Di Malaysia, kes pertama dikesan pada 1986 dan berlaku peningkatan mendadak pada 1990. Bagaimanapun, selepas 3 kombinasi rawatan antiretroviral ART diperkenalkan pada 1995, angka itu mula menunjukkan penurunan. Pun begitu, pada 2018, kadar kes baru HIV di negara ini menyaksikan 10 kes baru bagi setiap 100,000 penduduk. Daripada jumlah ini, 47 kes membabitkan individu berumur bawah 18 tahun. Dan paling mengejutkan, daripada lebih 75,000 penghidap HIV, hanya 41,430 pesakit menjalani rawatan ART. Persoalannya, di mana baki lebih 30,000 penghidap HIV berkenaan? Adakah golongan ini takut? Apakah mungkin mereka tak tahu atau apa? Dan apapun alasannya, tidakkah kelompok itu sedar, enggan menerima rawatan mengikut saluran yang betul, umpama mengundang luka jadi barah? Apa tidaknya kelompok itu berpotensi terdedah dengan peringkat terakhir jangkitan HIV, iaitu AIDS? Ya, AIDS. Sindrom kurang daya tahan melawan penyakit. Mengikut perangkaan dikeluarkan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, jumlah kematian akibat AIDS sejak 1986 hingga 2018 direkodkan lebih 43,000 kes. Ikuti perincian yang disediakan tim edisi siasat. Dalam era ledakan teknologi maklumat kini, macam-macam cara diguna untuk mengaut keuntungan. Lebih parah, ada yang pendek akal lebih percaya dengan lambakan ubat HIV palsu yang kononnya didakwa boleh mengubati penyakit itu hingga sembuh. Meskipun Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO hingga hari ini masih belum menjumpai sebarang penawar mengubati penyakit berkenaan. Tak percaya? Ini adalah buktinya. Daripada bekalan herba dikapsulkan, susu kuda hingga ada yang berani minum darah haiwan. Semuanya demi nak cepat sembuh, duit ribu-ribu tolak tepi walaupun penyudahnya belum pasti. Yang pasti ramai yang legap promosi produk secara dalam talian. Penggunaan pelbagai platform media sosial kini menjadi cara mudah untuk mengiklankan apa jua produk. Untung sabut timbul, untung batu tenggelam. Kita saksikan. Carian di internet membawa kepada penemuan macam-macam jualan ubat yang didakwa boleh sembuhkan HIV. Lebih berani ada yang mempromosikan di laman sosialnya yang turut disertakan dengan video testimoni yang kononnya dah sembuhkan pesakit HIV. Hari ini saya bawakan Cik Syafiq yang sebenar, iaitu seorang pengidap HIV yang kini telah sembuh sepenuhnya, 100% bebas dari HIV. Sejauh mana kebenarannya? Tepuk dada, tanya selera. Kembali bersua. Faktanya sehingga ke hari ini tiada ubat yang mampu menghapuskan virus HIV secara keseluruhan.
Malah KKM turut mensasarkan liputan rawatan HIV sehingga 90% pada tahun 2020. Maka dengan itu pengesanan awal amatlah penting. Di Malaysia, rawatan HIV boleh dilakukan di hospital kerajaan dengan percuma. Malah, badan bukan kerajaan NGO juga dah banyak yang ke depan membantu penghidap HIV. Ironinya, masih ada terus-terusan mempercayai Pak Tabib, Pak Dukun, Tok Bomo dan doktor segera ini. Saksikan. Statistik Kementerian Kesihatan menunjukkan di Malaysia, lebih 77,000 pengidap HIV dilaporkan sehingga tahun 2019. Lebih parah dianggarkan lebih 10,000 rakyat di negara ini tidak mengetahui mereka turut dijangkiti HIV. Kami mendapatkan maklum balas pakar penyakit berjangkit berhubung perkara ini. Rata-rata mereka yang sering menjadi sasaran doktor tidak bertauliah ini adalah mereka yang baru disahkan sebagai pesakit HIV. Buntu tak tahu nak buat apa, sanggup menghabiskan berpuluh ribu ringgit demi rawatan yang tak tahu apa kesudahannya. Sedangkan kerajaan telah membelanjakan jutaan ringgit bagi memberikan rawatan percuma tanpa mengenakan charge kepada golongan berkenaan. HIV lah tugas utama kami dan HIV lah adalah apa orang kata burden utama kami, kerja kami yang paling banyak sekali lah sekarang ni. So bila kita nampak bilangan HIV makin naik itu memang rasa sedih jugalah. Sebab apa? Sekarang ni dengan perkembangan-perkembangan terbaru, dengan kajian-kajian baru, kita dah tahu ada banyak perkara yang boleh dilakukan untuk mengelakkan jangkitan HIV itu sendiri. Jadi kenapa dengan inovasi yang kita dah ada banyak ni masih nombor dia masih naik? Jelasnya HIV bukanlah penamat sebuah kehidupan. Dengan rawatan terkini, penggunaan ubat antivirus HIV, mereka boleh meneruskan kehidupan normal seperti orang lain tidak menjangkiti dan dijangkiti. Malah mereka boleh berkahwin, boleh berkeluarga seperti orang lain. Sebelum dia makan ubat tu viral berjuta-juta. Berjuta-juta. Dalam masa 3 bulan, dalam masa 6 bulan tu dia punya turun mendadak. Kadang-kadang ada setengah-setengah orang boleh undetectable by 6 bulan. Selalunya orang-orang pesakit-pesakit kita dah biasalah, kita dah follow up dia berapa lama kan. Dia dah datang jumpa dengan kita berapa lama, kita dah berkenalan dengan dia bertahun-tahun. Kalau dia nak kahwin, dia akan datang cakap dengan kita, doktor saya nak kahwin, macam mana apa tu, nak ada anak semua. So kita reassure, kita bagi dia ni boleh berkahwin, boleh ada anak. Malu, tertekan dan terdesak selepas disahkan positif HIV. Tidak mahu merujuk ke hospital, lantas ambil jalan mudah. Dapatkan perkhidmatan tak masuk akal. Kononnya boleh menyembuhkan penyakit HIV. Lagi pelik apabila seseorang itu lebih rela berhabis ribuan ringgit. Dan kalau tak cukup duit, silap-silap mahu dicabut ni bulu kaki. Semata-mata untuk sesuatu yang tak pasti. Kita ikuti paparan berikutnya. HIV bukan seperti penyakit berisiko yang lain seperti barah, kencing manis mahupun darah tinggi. Ada yang menganggap ianya mengaibkan, menyebabkan kebanyakan pengidap HIV lebih selesa untuk tidak mendedahkan status kesihatan mereka kepada pihak luar. Mungkin takut di sisi keluarga dan rakan-rakan. Saya bertemu dengan aktivis HIV, Naira Alisha, yang memperjuangkan nasib ribuan pengidap HIV. Nama Dr. ini meniti setiap kali new diagnose masuk dalam grup support kami. Sebab search je Google, memang keluar nama doktor. Dan package dia, bila orang tu sakit, dia gaib. Package dia tak masuk akal lah daripada temulawak, boleh ubat. Sebab saya pernah cakap, kenapa tak refer pada KKM? Kalau betul, tak payah dia cari pelanggan, KKM akan ambil ubat dia, satu dunia akan pakai. Malah dia sendiri pernah bertemu dengan doktor berkenaan. Bila saya tanya, ada tak lab test orang yang betul-betul dah non-reaktif?
Dia kata nanti dia WhatsApp kemudian. So saya pun ambil peluang tu. Kalau WhatsApp kemudianlah baru saya beli. Saya cakap tu. So saya balik, saya tunggu. Bila kita keluar cerita CD4, kita keluar cerita viral load, kita keluar cerita pasal lab test, dia akan turn pada nombor berbeza. Orang lain pula, konon tu Dr. Lepas tu, saya PA Dr. Lepas tu pergi ke nombor lain pula. Dr. Mari dia pusing. Lepas tu dia promote lah setiap hari. Perkara sama turut dikongsikan pasangan suami isteri yang turut bergerak aktif membantu pengidap HIV. Malah beliau turut memaklumkan bekas pesakitnya pernah minum darah cicak tokek. Apa pun datang, dia nak grab. Kalau apa yang menjadikan boleh sembuh, dia nak bayar RM20,000 ke, dia sanggup. Kadang kata dah dapat dah ubat grab. Kemudian kalau dikatakan dah sembuh, mereka tak ambil rawatan di hospital. Bila tak ambil rawatan tu, bila dia rasa sakit balik, barulah dia kontak kita orang. Akak ada tak kontak yang pernah bekas pesakit? Apa semua, tapi dia tak nak. Bila kita nak keep on push kan, nak tanya patut back off sikit. Sebab HIV ni dia label kalau CD4 antibody kan, senang kata antibody lah. Bawah 100 dia dah dianggap AIDS. Orang biasa dalam 300 setengah 500 tu. Tapi nak beritahu orang yang sihat, kadang-kadang CD4 1000 lebih. 1000 lebih. Yes, lagi sihat. Suaminya yang juga pengidap HIV kesal dengan sikap sesetengah pihak yang mementingkan diri sendiri cari untung atas angin. Dapat rawatan apa-apa, memang ubat tak ada. Kita cuma apa, itu je pilihan yang ada. Imunisasi badan kita, antibody. Sampai satu masa dia akan collapse. Dia akan collapse. Dia macam burung jangka. Jadi kes yang kalau kita tengok daripada doktor, dia gunakan herba. Herba memang tak membantu. Jadi bila kita terkilat lah, bila orang jual herba, herba 100 lebih sampai 3,000 bagi orang ada duit, memang dia akan pasal stigma tadi tu menyebabkan dia orang takut tau. Dia orang takut nak KKM, dia orang takut nak dapatkan rawatan yang dia tahu ini alternatif mungkin boleh bantu. Dan akhirnya bila itu yang kadang kita sedih lah, terkilat lah kan. Bertemu kembali dan masih dengan topik HIV. Sudah menjadi stigma masyarakat bahawa HIV atau kini dikenali sebagai orang yang hidup dengan HIV. PLHIV merupakan penyakit berbahaya dan perlu dijauhi. Ia menjadi satu ketakutan besar buat masyarakat. Lebih malang, segelintir daripada kita bukan saja tidak memberi sokongan moral kepada mereka, malah bertindak menyisihkan dan memulaukan pesakit meskipun menyedari itu bukan kehendak dan permintaan golongan berkenaan. Diskriminasi yang dilakukan terhadap penghidap HIV umpama dosa yang tiada kemaafan dan patut dihukum. Itu kan sudah takdir masing-masing. Mereka diuji di dunia. Siapa kita? Siapa kita untuk menidakkan ketentuan yang Maha Esa? Pelbagai tuduhan dilemparkan kepada mereka sehingga kita lupa mereka juga punya hati dan perasaan. Ya, mungkin kerana dosa lampau, mereka dihukum sebegini rupa. Lebih meruntun jiwa ada di antara mereka yang teraniaya di kerakusan si pembawa virus. Saksikan paparan ini. Sarah bukan nama sebenar, berusia 38 tahun, antara pengidap HIV. Tidak pernah sesekali terlintas di fikirannya perkongsian hidup dengan bekas suaminya pada 2009 mengubah hidupnya. Dia didapati positif HIV ketika di awal mengandung anak pertamanya. Namun tidak pernah sekali pun terbit rasa menyesal mahupun dendam amarah terhadap lelaki berkenaan. Ibu kepada 3 anak ini terus bangkit bagi melawan virus berkenaan. Saya mengandung anak pertama. Mengandung 2009 tu. Memang Tuhan buatlah untuk startkan rawatan.
rawatan had tu. Start dari tu saya start had lah. Lepas tu saya berpisah dengan suami, bercerai tahun 2000. Anak yang kedua. Lepas tu saya berkahwin semula dengan suami yang sekarang ni. Sampai semua anak-anak masih muda. Anak saya semua negatif. Dia kalau HIV kita kena tahu pasal ilmu dia lah. Dulu macam saya pun tak tahu betul pasal ilmu ni. Kita ingat apa-apa kita kena HIV je dah matilah. Kita dah tahu macam tu. Tapi rupanya sebenarnya ada ubat. Bila kita makan ubat tu kita boleh cegah. Anak-anak kita pun selagi kita patuh makan ubat tu, anak-anak kita insya-Allah memang takkan kena. Ya, suami sangat alhamdulillah dia sangat-sangat positif lah. Jadi dia pun negatif, nanti tak ada masalah. Dia bersyukur suami barunya kini menjadi tulang belakang sumber kekuatannya. Dia percaya setiap yang berlaku pasti ada hikmah untuk menjadikan dirinya lebih kuat. Bagaimanapun dia terpaksa merahsiakan status kesihatannya daripada pengetahuan keluarga dan anak-anaknya. Jauh terpendam dalam hatinya, suatu hari nanti anak-anaknya akan mengerti dengan keadaan ibunya, seorang wanita pejuang HIV. Perkara sama turut dikongsikan lelaki berusia 30 tahun ini. Bezanya dia lebih bersifat terbuka mengenai statusnya sebagai pengidap HIV. Bertugas bersama salah sebuah badan bukan kerajaan membela nasib pengidap HIV. Dia turut mengakui stigma terhadap golongan berkenaan masih menebal dalam kalangan masyarakat. Cakap dia pasal HIV, terus pergi ke kelakuan dia. Buka mulut dia pasal HIV, terus pergi di punya latar belakang. Contohnya, nobody perfect in the world. Siapa yang perfect sebenarnya? Ada ke? Soalan tu mesti ada. Okay, nobody perfect. Tapi sebagai rakyat kita ada tanggungjawab tau. Sebab bila seorang tu, okay, ada HIV dan kalau kita stigma terhadap dia, kita discriminating mereka, okay, mereka tak akan pergi ke next level, iaitu treatment. Bila dia tak pergi treatment, dia akan dapat penyakit berjangkitan atau penyakit berkesempatan. End of the day, dia akan meninggal dunia. Biar raut wajah mengukir senyuman, walau hati kata tak kisah akan tomahan. Biar telinga panas dek kejian, hakikatnya mereka perlu sokongan agar terus kuat meneruskan kehidupan. Bingkisan yang kami paparkan kepada anda sedikit sebanyak memberi pengajaran kepada penuntut bahawa jangan ambil mudah dengan rawatan berkaitan HIV yang mengakibatkan AIDS. Buat sakit HIV, percayalah, hidup anda bukan menengadah ke langit hijau. Bukan juga patah kemudi dengan ebamnya. Pesan kami, jika gelap, biarkan harapan meruntun jiwa kalian. Mentari akan selalu terbit, juga senyuman anda. InsyaAllah, dengan semua izin Allah. Cukuplah 30 minit kita bersiaran, tamatlah cerita dunia disulam pelbagai warna dan peristiwa meskipun matlamat tidak pernah menghalalkan cara. Bagai ulat nangka terhempas ke batu. Kenapa masih ada individu berhati dan berkepala batu? Ingat, sekali terciduk, pasti telingkuh. Sebarang maklumat, aduan atau info bersesuaian untuk edisi Siasat Bongkar, boleh email ke edisisiasat@ntv7.com.my. Saya Suzila Ida Yaakob, hos anda pada malam ini. Edisi Siasat melabuhkan tirai. Assalamualaikum dan selamat malam.